Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama dalam channel ini. Baru-baru ini panas tentang desakan kepada Anwar untuk letak jawatan. Pihak sini cakap Anwar letak jawatan, pihak sebelah pun cakap Anwar letak jawatan. Macam-macam lah. Bahkan bukan sebagai PM. Ada yang kata Anwar sebagai presiden PKR pun sudah sampai masa untuk Anwar lepaskan jawatan tersebut. Jadi macam-macam lah cadangan daripada kementerian netizen. Tapi pada akhirnya gesaan PAS yang mendesak Anwar letak jawatan menemukan pula dengan satu rahsia besar. Satu pula kejadian yang memalukan PAS. Kantoi pula PAS dengan isu ini. PAS hipokrit desak Anwar letak jawatan. Sebab bila pemimpinnya disiasat, apa yang jadi? Sebelum kita teruskan, saya ingin menerangkan secara singkat produk ini yang sangat baik untuk kesihatan Anda. Produk ini meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan kita sehingga 437%. Boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit apa? Kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan kulit, sendi-sendi tulang, sakit pinggang, sakit lutut, dan macam-macam lah. Produk ini sangat bagus. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu-tunggu lagi. Sekiranya Anda mempunyai soalan tentang produk ini, saya sedia untuk layan Anda. PM boleh, WhatsApp boleh, call pun boleh. Saya layan Anda. Saudara-saudara, kenyataan pemimpin PAS termasuk timbalan presidennya, Tuan Ibrahim, Tuan Man, yang mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletak jawatan, berikutan keputusan Mahkamah Tinggi KL dalam kes Yusof Rote adalah hipokrit. Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil berkata, hal ini memandangkan PAS sendiri gagal melakukan tindakan yang sama ketika pemimpinnya disiasat dan didakwa. Beliau berkata, hujah PAS dalam mendesak Anwar meletak jawatan itu adalah bagi menjamin integriti dan memastikan pegawai polis dapat menyiasat Perdana Menteri. Namun ujarnya, ketika pemimpin PAS disiasat dan didakwa berkaitan kes menghina Sultan di bawah Akta Hasutan, tidak pula didesak perkara yang sama demi menjaga integriti institusi diraja. Desakan PAS ini dibuat semata-mata untuk membina persepsi jahat terhadap Anwar sebagai PM, sedangkan keputusan Mahkamah Tinggi KL menunjukkan sikap tidak campur tangan Anwar dalam sistem kehakiman. Sikap ini melambangkan prinsip integriti yang diperjuangkan PH dan agenda reformasi yang digagaskan Anwar. Dalam masa sama, Faiz menyifatkan dakwaan pemimpin PAS bahawa saman boleh dibuat terhadap pihak polis kerana tidak menyiasat Anwar sebagai tidak berasas. Jelasnya, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin menjelaskan bahawa laporan tersebut telah disiasat di peringkat awal. Jadi mereka cuba nak jatuhkan Anwar, lain pula yang jadi. Lihatlah pemimpin sendiri, cermin diri dulu sendiri. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara isu yang sering kali kita dengar di media sosial, bahkan cerita kedai kopi, cerita bersama rakan-rakan, lebih-lebih lagi yang meminati politik. Cerita rasuah antara cerita yang paling panas. Bila cakap tentang rasuah, ingatlah beberapa muka ahli politik di Malaysia ini yang terlibat dan terpalit dengan rasuah. Jadi, sebagai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pada pandangan saya, perlu mendedahkan siapa perasuah nombor 1, perlu menangkap perasuah ini dan perlu bocorkan kalau ada berbilion jutaan ringgit yang dicuri oleh mana-mana pemimpin politik yang sakau. Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isi kita yang paling panas hari ini. Ini adalah satu berita baik. Saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah produk Transfer Factor Advance. Product for Life, Product Scientist for Life Research Malaysia.
Anda boleh search produk ini. Apa kelebihan dan kebaikan produk ini? Kepada Anda yang sedang menonton video ini, kira-kira Anda tua, Anda muda, Anda sudah lanjut usia, warga emas, 40-an, 30-an, 20-an, sekiranya Anda telah mengalami beberapa jenis penyakit, contohnya 3 serangkai, penyakit gastrik yang melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan kulit, gout, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, dan macam-macam lagi, saya galakkan untuk mengambil produk ini. Ini akan mengubah hidup Anda. Dengan mengambil produk ini, Anda akan mendapat kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan ini, boleh melawan berbagai jenis penyakit. Ramai yang tanya, ramai yang call, tapi mereka masih lagi teragak-agak. Jadi saya kongsikan kepada Anda bahwa produk ini memang sangat-sangat baik. Jangan cakap ambil hari ini, sembuh hari ini. Tetapi amalan gaya hidup yang sehat akan mengubah kesehatan Anda dengan lebih baik. Jadi saudara-saudara, jangan tunggu lagi. Sila PM ataupun call nomor tertera. Saudara-saudara, Perdana Menteri dalam satu kenyataan, saya akan terus banteras rasuah, tak kira dapat sokongan atau tidak, kata Perdana Menteri. PM Anwar mengulangi komitmennya untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin yang mengamalkan rasuah, walaupun sekiranya usaha itu tidak mendapat sokongan meluas. Apabila kita ambil tindakan terhadap pemimpin yang korup ini, bekas pemimpin maupun pemimpin semasa, ahli perniagaan, pemimpin korporat yang membazirkan berbilion ringgit, saya tidak nampak sebarang bentuk kemarahan atau sokongan yang sepatutnya. Namun tak apa, saya teruskan dengan tugas saya, tidak kira sama ada saya dapat sokongan umum atau tidak. Itu tugas saya dan saya akan laksanakan ia sedaya upaya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, dengan kenyataan ini, mengulas lanjut, Anwar berkata, beliau tidak berminat untuk memenjarakan individu tertentu. Sebaliknya hanya berminat mahu mendapatkan kembali uang negara yang diselewengkan pihak tertentu supaya dapat dikembalikan demi manfaat rakyat. Beliau juga heran bagaimana negara mengizinkan penyelewengan sehingga puluhan bilion dipunggah oleh beberapa orang tokoh politik dan korporat kemudian dilupakan begitu saja. Jadi rakyat Malaysia tertanya-tanya, siapakah pemimpin ini? Sebelum ini Muhyiddin Yassin pun terlibat dengan terpalit dengan rasuah. Ismail Sabri pun disiasat. Tun Mahathir pun mungkin ada yang mulai sanksi ataupun mulai menyedari banyak rupanya komen tentang Mahathir di media sosial berkaitan dengan sakau, berkaitan dengan rasuah. Tapi kita tidak boleh mengiyakan perkara ini. Apapun kita nantikan saja, siapapun yang bersalah, siapapun yang terlibat dengan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benarlah nama-nama yang saya sebut tadi terlibat dengan rasuah, apa komen Anda? Patutkah mereka ditangkap? Patutkah mereka dipecat? Patutkah mereka hilang gelaran? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda?